Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, live podcast seram malam ini saya tidak buat secara live, tapi ini secara rakaman. Ya, kemungkinan saya buat rakaman ni takut di masa akan datang ada gangguan teknikal ke ataupun saya berada di luar, so saya gunakan rakaman live podcast ni untuk menggantikan rakaman yang live sebenar. So video ni ditayangkan secara premier, secara perdana. Walau macam mana pun rakaman saya ni saya buat seperti live podcast seram. Okey. So malam ni kita ada 3 kisah seram yang saya akan baca dari Kelab Cerita Hantu Malaysia yang ada di Facebook. So, adakah anda bersedia dengan kisah seram malam ini? Okey. Anda boleh terus komen, anda boleh hantarkan super sticker ya, dan terus share live ini kepada rakan-rakan anda, biar rakan-rakan anda pun turut berasa seram mendengar cerita ini. So guys, kita mulakan dengan kisah seram yang pertama daripada Nazira Afandi. Okey, dia kongsikan. Menurut kisah ni, ia adalah kisah benar. Okey. Oh, meremang belum lagi mula saya sudah meremang. Okey, jadi jom kita dengar kisah seram daripada Nazira Afandi. Nak cerita tentang pengalaman sesat dalam kebun kelapa sawit. Aku ni kerja sebagai tukang inai pengantin. Dan pada satu hari tu aku dapat job kat sebuah kampung di Perak. Temu janji dengan klien pukul 8.30 malam untuk malam berinai. Ya, biasalah kalau pengantin. Malam tu memang dorang berinai supaya inai tu kering dan esoknya merah barulah pakai. Jadi malam tu memang kena berinai lah. Pada hari yang dijanjikan, sesudah maghrib, aku dan suami pun bergerak ke rumah klien berpandukan location maps yang diberikan oleh klien. Pada awalnya, okey saja. Tiada apa-apa yang masalah, tiada apa-apa yang membimbangkan. Sampailah satu masa, kami masuk ke sebuah simpang di hujung jalan. Simpang tersebut betul-betul terletak di dalam kebun kelapa sawit. Dan saya rasa mungkin itu adalah jalan pintas untuk ke rumah klien tersebut. Jalan masih lagi bertar. So, aku dan suami masih tenang memandu masuk ke dalam. Tapi jalan tu memang sunyi dan langsung tak ada sebuah kereta atau motosikal lalu di situ. Hanya kereta kami saja yang sedang melalui jalan tersebut. Kiri kanan memang gelap, tidak ada lampu jalan, hanya pemandangan ladang kelapa sawit. Setelah hampir 10 minit berada di jalan tersebut, kami dah mula rasa tak sedap hati. Kami memandang sesama sendiri, tapi suami masih teruskan perjalanan sebab maps kata ikut maps tersebut tak jauh dan kami hampir dengan destinasi. Akhirnya kami tiba di penghujung jalan, di mana jalan tar tadi dah jadi jalan berpasir.
Depan kereta kami hanya nampak jalan pasir dan juga pokok kelapa sawit yang sangat gelap. Lampu kereta sahaja yang menyuluh samar-samar. Aku ajak husband untuk U-turn semula. Namun suami aku tidak bersetuju permulaannya. Setelah kami teruskan perjalanan, kami masih buntu kerana masih nampak pemandangan yang sama. Sekali lagi, aku pujuk suami aku untuk U-turn semula. Dan akhirnya, suami aku bersetuju dan meminta aku call klien untuk beritahu yang kami lambat sedikit dan ambil masa untuk keluar dari simpang. Aku pun call klien. Namun apabila aku call, suara kami tidak jelas, kata klien tersebut. Tersangkut-sangkut. Hatiku mula berdebar kerana risau coverage telefon akan hilang. Namun aku berusaha untuk call klien berulang-ulang kali. Namun begitu juga, klien cakap tidak dengar suara. Sila cakap kuat, tidak dengar suara. Sedangkan ketika itu aku sudah berteriak dan beritahu hal yang sebenar. Jantungku sudah mulai berdebar-debar. Suami mulai menggeletar. Akhirnya suami mengambil keputusan untuk buat U-turn. Masa suami dah ready nak reverse, nak gustan, maps tiba-tiba berbunyi suruh kami straight. Go straight, don't belok-belok. Gurau lah ya. Dan dalam maps tu tertulis 200 meter lagi sudah sampai ke rumah klien. Kalau kami straight masuk jalan kelapa sawit tu. Sedangkan kalau kami berpatah balik dan keluar dari simpang tersebut, kami ambil masa 20 minit hingga 30 minit. Namun suami dan saya nekat untuk U-turn sebab kami langsung tidak nampak apa-apa jalan dan sangat gelap, seolah-olah lampu kereta pun dihalang oleh sesuatu. Aku cuba sekali lagi call klien dan call. Akhirnya kami berjaya menghubungi klien. Dan klien bertanya, kenapa lambat sampai ni? Saya dah lama tunggu ni. Dan saya pun ceritakan hal yang sebenarnya, yang kami masih terperangkap di dalam ladang kelapa sawit. Klien berkata, sila U-turn semula dan jumpa saya di kedai makan berdekatan dengan simpang masuk kelapa sawit tu. Jadi kami nekat, kami cuba sedaya upaya untuk keluar dari kawasan tersebut. Dan masa inilah suasana seram menyelubungi kami. Masa kami nak patah balik dan naik semula ke jalan tar, tiba-tiba kami bertembung dengan orang ramai berbaris di tepi jalan tar tersebut. Orang-orang yang berada di tepi itu memakai baju berwarna putih, jubah berwarna putih dan memakai kopiah. Namun mereka berdiri berbaris seperti menyambut tetamu VIP, seolah-olah kami adalah tetamu VIP. Kami terkejut kerana siapakah yang kami nampak tu? Dari mana mereka muncul dan apa tujuan mereka berdiri berbaris di tepi jalan tersebut? Aku dan suami saling memandang
Kami ketakutan, hanya Allah saja yang tahu. Adakah ini yang dikatakan hantu? Adakah ini yang dikatakan bunian? Kalau manusia pun mungkin ini perompak, tapi mereka pakai jubah. Takkan perompak pakai jubah? Jantung kami sudah mulai berdebar-debar. Mereka tidak berganjak dari tepi jalan itu, hanya berdiri dan memandang ke arah kami. Bulu roma kami sudah mulai berdiri. Jantung kami berdegup dengan kencang. Suami tanpa melihat kiri kanan, tanpa berhenti, terus pecut menyelusuri jalan kelapa sawit tersebut. Dan time ni juga Maps memberi amaran, make U-turn, make U-turn, make U-turn. Kami dah tak peduli. Husband drive tanpa pandang belakang, tanpa pandang kiri kanan. Terus kami tidak peduli orang yang berdiri di tepi itu. Kami sudah berada ketakutan. Jantung kami, ya Allah. Aku sudah mulai menangis dan memegang tangan suami. Suami hanya fokus, mulut muncung, memandang ke hadapan saja. Masa kami berjalan, tiba-tiba ada seorang pakcik berdiri betul-betul di tengah jalan hingga menghalang kenderaan kami. Kami terhenti sebentar dan kami lihat laluan tersebut masih lagi diiringi oleh orang yang berbaris. Namun kami sekarang terhalang oleh seorang pakcik berdiri di tengah. Suami mengucap dan beristighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Macam mana ni sayang? Bang, langgar je lah bang. Itulah niat pertama kami. Namun suami tidak sampai hati untuk melanggar lelaki tersebut. Suami aku mengambil inisiatif untuk lalu di bahagian tepi ruang. Dan suami cuba menyelit di tepi ruang dan akhirnya berjaya melepasi lelaki yang berada di tengah jalan tersebut. Lelaki tersebut hanya berdiri, tidak berganjak dan hanya memandang, merenung tajam dengan kami. Aku menangis tersesak-esak dan berdoa agar dapat keluar dari jalan tersebut. Suami aku terus pecut sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya selepas melepasi lelaki tersebut, kami sudah tidak melihat kelibat orang yang berdiri di tepi jalan. Kami terus pecut dan alhamdulillah akhirnya kami berjaya keluar simpang. Setibanya saja di luar simpang, kami berhenti sebentar untuk mengambil nafas lega. Alhamdulillah bang. Nasib baik kita dapat keluar bang. Kami menarik nafas lega kerana berjaya keluar dari simpang berkenan. Dan kami akhirnya terjumpa dengan keluarga pengantin yang sudah menunggu di simpang berkenaan berdekatan dengan kedai. Dan kami pun mengekori kereta klien tersebut hingga ke rumah. Dan kami pun bercerita tentang apa yang kami lalui dengan klien tersebut. Klien memberitahu bahawa memang jalan tersebut adalah jalan menuju ke kampung mereka. Namun laluan di situ orang sudah tidak guna. Dan di depan tersebut ada satu jambatan. Namun jambatan itu telah runtuh disebabkan oleh air bah. Nasib baik kami tidak melalui jalan tersebut. Kalau tidak, kami sudah jatuh ke sungai. Dan yang pelik, dalam map tersebut tidak menunjukkan ada sungai di depan kami. Dan
hanya ada laluan gelap saja. Itulah kisah seram yang kami lalui. Okay guys, kita ke kisah seram yang kedua guys. Okay, kisah seram kedua dari Kelab Cerita Hantu Malaysia juga ya, yang dikongsikan oleh Nazira Frijan Ali. Okay, jadi jom, jangan buang masa, kita dengar ceritanya. Akak ni dok kampung dulu, Bandar Diraja. Kawasan rumah kakak memang kawasan penempatan awal. Maknanya kawasan yang bermakam, kuburan lah ni, dan penuh dengan pokok tembusu yang besar, redup. Rumah akak dulu daif. Mak ibu tunggal dan kami ada satu bilik saja. Tandas di luar. Kalau nak pergi tandas, kena keluar pintu dapur dan jalan 3-4 meter baru sampai tandas. Ini tandas zaman dahulu lah ya. Sebelah dapur pula, rumah mak ada satu rumah pakcik. Okay. Pakcik ni kerja tukang tebang pokok. Okay. Dijadikan cerita pada pukul 2.30 pagi, akak terdengar suara orang menjerit-jerit. Dan saya lihat rumah pakcik itu bergegar-gegar dan diselang-seli dengan suara teriakan orang. Akak dengar jelas sebab akak ni tidur dekat dapur. Rumah orang susah, rumah orang miskin. Tidur katil 2 tingkat, taruh tepi pintu dapur. Akak tidur sebelah atas dan bahagian bawah kepala akak tu ada lubang besar. Kita orang boleh letak mesin pam air kat situ. Jadi kalau akak baring, akak boleh nampak bintang dan langit dari lubang tu. Dan boleh nampak rumah pakcik jiran sebelah. Rasa tak sedap hati, akak pun turun katil dan ke dapur untuk mencangkung ke tanah untuk melihat rumah pakcik jiran tadi. Sebab tadi sepertinya akak dengar ada orang bergaduh. Okay? Dan bila akak keluar, suasana gelap dan bunyi tadi sudah hilang. Tak ada bunyi orang menjerit-jerit. Senyap saja. Akak mencangkung dan mengintai di bawah rumah. Maka dia tak nampak, tertutup dengan rambut. Tapi akak perasan dia. Nampak dengan jelas mata dia merah saga. Akak ketakutan guys. Akak sampai tak boleh gerak. Lama akak tak boleh gerak. Perempuan tu duduk betul-betul depan akak. Akak tak boleh gerak. Akak cuba baca ayat kursi. Namun ayat kursi akak tunggang langgang. Dia tak lari pun. Tiba-tiba akak teringat ayat yang atuk pernah ajar. Kalau nampak baca tu, kalau nampak benda tu, atuk cakap baca doa ni. Akak pun baca. Lepas tu baru kaki kakak dapat melangkah. Berdebar-debar jangan cakaplah. Sambil terketar-ketar, akak slow-slow mundur dan masuk lari ke dalam rumah. Masuk kunci pintu dan baring sebelah adik kakak. Bergegar kakak ketakutan. Akak ambil selimut, lalu menyelimutkan diri sampai ke bahagian kepala.
Badan kakak menggigil. Nak ke bilik mak takut pula. Takut dia masuk dari lubang rumah tersebut. Tapi nasib baik dia tak masuk. Tak lama lepas tu, aku dengar bunyi dia terbang. Rambut yang meleret dari atas zinc sudah tidak nampak, namun terdengar bunyi anjing menyala sayup-sayupan. Aku tak boleh tidur masa tu. Hanya tunggu mak bangun dari tidur. Tidak lama lepas tu mak pun bangun, sebab mak nak berniaga pada pukul 4 pagi. Akak pun ceritakan dengan mak tentang kejadian berkenaan. Akak cakap, "Mak, janganlah berniaga, mak. Eja baru nampak perempuan turun dari belakang rumah Pak Long." Mak pun takut dan tak jadi niaga. Dekat 7 pagi baru mak pergi rumah Pak Long dan bertanyakan kenapa rumahnya bising pada malam tersebut. Dan mak kata, akak ternampak ada perempuan turun dari atap. Pak Long memberitahu yang apa akak nampak tu adalah Pontianak yang menghuni pokok yang telah dia tebang. Pontianak tu mengamuk disebabkan Pak Long kacau rumah dia. Dan sebab itulah Pontianak tu mengamuk dan menyerang rumah Pak Long. Aku terkejut dengan kisah tersebut. Dan sejak hari itu akak takut untuk keluar rumah pada waktu malam. Jadi guys, itulah dia kisah kita yang kedua guys. Seram guys. Tidak sangka akak tu boleh ternampak Pontianak pula. Seram guys. Gila. Ya, nampak depan mata guys. Kalau aku guys, mungkin terkencing. Oke guys, jadi kita ke kisah seram yang ketiga dan kisah seram yang terakhir. Oke guys, kisah yang ketiga ni daripada perkongsian Dr. Kamarul Arifin. Jadi, jangan buang masa lagi, jom kita dengar kisah seram ini. Kekal misteri, itulah perkataan yang sesuai untuk menggambarkan situasi yang dialami oleh doktor ini. Apabila 12 tiub darah pesakit hilang tanpa jejak. Gila guys, 12 tiub. Berkongsi kisah itu, Facebook Dr. Kamarul Arifin Nur Sadan berkata, insiden berkenaan berlaku ketika dia bertugas shift malam di ward pesakit denggi. Malam itu aku bekerja shift bermula 9 malam. Jadi aku perlu ambil darah pesakit denggi jam 12 tengah malam dan 6 pagi. Setelah habis rondaan malam, aku mula mengambil darah. Ketika itu jam menunjukkan 11.55 malam. Semuanya berjalan lancar dan kini tinggal seorang lagi pesakit saja yang perlu diambil darahnya. Aku pun menyorong troli yang dilengkapi dengan peralatan untuk prosedur mengambil sampel darah ke katil pesakit yang terakhir, kata Dr. Kamarul. Pesakit terakhir berkenaan seorang lelaki yang berusia dalam lingkungan 50-an. Selepas mengejutkan pesakit berkenaan yang sedang tidur di sebalik tirai pemisah katil, Dr. Kamarul lantas meminta kebenarannya untuk melakukan prosedur mengambil darah. Pakcik, saya nak ambil darah dulu ya pakcik. Bangunnya pakcik. Yalah nak, pakcik tu berkata. Sewaktu aku mau sedut darah ke dalam pijagari, aku terasa
seperti ada seseorang berada di sebelahku, tapi di luar kepungan tirai. Kehadirannya mengganggu fokus sehingga aku terpaksa memberhentikan prosedur mengambil darah tersebut kerana aku tidak rasa selesa. Siapa yang berdiri di luar tirai itu? Aku tegur. Siapa tu? Siapa di luar tirai itu? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Tanyaku sambil meletakkan picagari ke dalam kidney dish. Sepi. Tiada jawapan. Aku toleh muka pakcik. Pakcik mengangkat bahu sambil mencebik bibirnya. Tanda tak tahu. Gitulah pakcik tu. Sepi itu memanggil aku untuk menyiasat. Lantas bingkas aku bangkit dari tinggungan dan segera menyelak tirai. Kring. Tapi tak ada siapa-siapa. Doktor itu kembali meneruskan tugasnya sehingga selesai, namun sekali lagi kelihatan satu susuk tubuh badan berdiri di sebelahnya. Namun kali ini lembaga tersebut menampakkan dirinya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Di celah antara dua tirai terlihat wajah orang yang mengintai. Hanya sebagian mukanya kelihatan. Selebihnya terlindung di sebalik tirai. Itu pun cukup mengerikan, sehingga adrenalin darahku menguasai diri. Pasal doktor, tegur pakcik. Aku alihkan pandangan aku ke arah pakcik dan kemudian kembali menjeling di cerahan tirai. Tapi sudah tiada. Wajah itu sudah hilang. Ketika hendak selesai mengambil darah, secara tiba-tiba doktor itu terdengar teriakan pesakit terakhir tadi. Pakcik tadilah berteriak. Pakcik, kenapa ni pakcik? Ada tangan di bawah katil. Ada tangan di bawah katil mengambil tiub-tiub darah yang awak isi tadi. Cuba cek. Aku enggan percaya. Namun tak dapat aku jelaskan. Tiub-tiub darah yang aku letak di troli itu hilang. Aku cuba cari, selongkar, geledah, tapi semua tak jumpa. 12 tiub keseluruhannya hilang tanpa jejak. Aku bingung dan heran, macam mana boleh 12 tiub sekaligus boleh hilang. Sungguh pun fikiran masih dibelenggu misteri. Namun doktor itu berkata, dia terpaksa ambil semula darah-darah pesakit yang hilang. Disebabkan proses mengambil darah tadi mengambil 6 jam. Namun pada malam itu Dr. Kamarul Arifin terpaksa buat juga. Lantaklah, kata doktor. Kalau aku jelaskan apa yang berlaku, orang mungkin tak percaya. Maka aku diamkan saja. Kini hanya seorang saja yang boleh mengesahkan kisah tadi, yaitu pakcik tersebut. Beberapa hari kemudian, pakcik tersebut telah meninggal dunia. Beliau meninggal dunia kerana komplikasi denggi yang sangat parah. Entahlah, kebetulan ataupun misteri. Jadi guys, itulah dia kisah seram kita yang ketiga yang dikongsikan Dr. Kamarul Arifin. Jadi guys, itulah dia ketiga-tiga kisah seram yang saya ingin kongsikan. Dan kisah seram yang ketiga ini memang sangat misteri. Sebagai seorang doktor, benda yang kau hanya boleh cerita pasal logik. Doktor biasalah cerita pasal fakta, ya, dan logik akal. Dan
apabila bertembung dengan keadaan misteri begitu memang agak membingungkan dan doktor tersebut terpaksa merahsiakanlah kisah berkenaan dan hanya pakcik dan doktor tu sahaja tahu cerita yang sebenar. Namun pakcik tersebut meninggal dunia. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya yang ingin saya kongsikan. Terima kasih kerana sudi menonton live podcast seram saya yang dibuat secara rekaman. InsyaAllah, terima kasih kepada yang memberi komen, terima kasih kepada yang memberi super stiker, terima kasih kepada semua yang terus memberi sokongan kepada channel Alip Bosku. InsyaAllah ya, sokongan anda memberi kekuatan saya untuk mencari kisah-kisah seram lagi dan berkongsi kisah-kisah seram lagi. Jadi jangan lupa untuk like, share, subscribe ya kepada rakan-rakan anda. Ya, mudah-mudahan kisah-kisah seram yang saya ceritakan tadi dapat menyeramkan diri anda. Jadi kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Alip Bosku, Assalamualaikum.